Baiklah, 22 seorang objektif iaitu untuk kertas 12611/1 iaitu kod kepada pendidikan seni visual kertas 1. Aktiviti 22 seorang kuis ini merupakan pecutan terakhir sebelum menduduki peperiksaan SPM. Okey. Baiklah, soalan pertama, antara jenis lipatan risalah yang berikut, yang manakah mudah dan murah dari segi kos? Okey, kita lihat yang pertama, okey, lipatan adalah kurang banding dengan nombor 2 dan juga 4. Nombor 3 pun lipatan agak kurang banding dengan 2 dan juga 4. Maka 1 dan 3 itu ialah risalah yang mempunyai lipatan yang kurang, dan yang kedua-dua ini juga dikatakan lebih mudah dan juga lebih murah dari segi kos. Baiklah, kita kaji apa fungsi risalah. Risalah ini ialah untuk menggambarkan imej ataupun identiti organisasi. Contohnya organisasi sebuah universiti ataupun sebuah syarikat ataupun sebuah pertubuhan. Biasanya melalui risalah ini akan memaparkan logo universiti, moto universiti, slogan dan juga konsep universiti. Okey. Jadi supaya orang ramai lebih memahamilah apakah konsep dan juga apakah kursus-kursus yang ditawarkan di universiti tersebut. Nombor 2 ialah untuk memainkan peranan sebagai menyampaikan maklumat mengenai organisasi, produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan. Contohnya Universiti IPSI. Okay, melalui risalah ini boleh menyampaikan informasi tentang apa kursus-kursus yang boleh diikuti, kemudian berapa jumlah kredit diperlukan untuk menyiapkan satu semester dan juga apakah alamat IPSI, macam mana cara permohonan, apakah pertandingan-pertandingan yang ada di universiti tersebut. Nombor 3 ialah untuk periklanan. Risalah ini juga boleh digunakan untuk meningkatkan imej organisasi. Contohnya mempromosikan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Contohnya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Iaitu melalui risalah ini, melalui iklan ini boleh memberitahu orang ramai tentang jenis-jenis perkhidmatan yang ada dan supaya orang ramai boleh ikut package ataupun jenis-jenis perkhidmatan yang mereka ingin ikuti. Tujuan ialah satu sahaja, iaitu menarik perhatian pelanggan. Ini adalah salah satu contoh risalah tentang bimbingan dan kaunseling di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan. Okey, jadi melalui risalah ini dia akan menyampaikan maklumat siapa yang mengurus untuk unit bimbingan dan kaunseling di sekolah mereka dan juga menyampaikan maklumat tentang waktu perkhidmatan biasa dan juga cara mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling. Soalan 2, pernyataan yang manakah menerangkan tentang jenis muka type sans serif? Okey, kita lihat sans serif ini ialah huruf-huruf yang tidak mempunyai ekor. Serif pula adalah huruf yang mempunyai kiasan iaitu mempunyai ekor. Jadi, jawapan ialah sans serif ialah muka type yang tidak berekor. Soalan 3, pernyataan yang manakah dapat menerangkan tentang logo di sebelah? Logo ialah lambang khas sesuatu badan, pertubuhan dan sebagainya yang mempunyai maksud tersirat dan juga melambangkan identiti bagi sesebuah organisasi seperti syarikat. Syarikat Petronas mempunyai logo Petronas. Sekali pandang kita tahu itu ialah logo Petronas. Dan logo di sebelah ini adalah hasil daripada aplikasi rupa positif dan negatif. Jawapan yang lebih. Seterusnya kita tengok yang ini di mana rupa positif
ialah bahagian yang berwarna hitam. Rupa negatif ialah bahagian berwarna putih. Jadi apa maksud rupa positif? Kita lihat juga iaitu rupa yang terletak di atas sesuatu permukaan. Rupa negatif pula ialah ruang di sekeliling objek tersebut. Okay? Jadi kedua-dua ini saling bergantung antara satu sama lain. Nombor 4, rekaan grafik dalam gambar raja di sebelah menerangkan tentang apa? A. Logo. Adakah mungkin logo? Biasanya logo ini berdasarkan satu subjek, lepas itu dipermudahkan. Okay? Tidak mempunyai image yang complicated lah seperti di sebelah. Begitu juga lambang dan juga simbol. Jadi jawapan yang tepat ialah maskot. Jadi kita lihat apa maksud maskot. Maskot dahulu iaitu seakan-akan tanggal bagi sesuatu orang, haiwan ataupun benda yang dipercayai membawa tuah. Biasanya maskot ini digunakan semasa ada pertandingan di sukan C ataupun untuk persatuan ataupun unit tentera atau untuk sesebuah syarikat yang tertentu. Maskot ialah sesuatu objek tempatan yang dijadikan lambang. Okey, contohnya negara China. Binatang panda itu dijadikan sebagai lambang kepada negara mereka. Okey, biasanya digunakan lambang sesuatu acara rasmi, contohnya sukan atau sesuatu program televisyen. Maskot boleh dikeraskan kepada dua iaitu maskot 2 dimensi ataupun maskot 3 dimensi. Okey, kemudian kita kaji maskot di negara kita. Untuk sukan si binatang harimau ini dipilih kemudian dijadikan maskot, diberikan nama rimau. Apa cerita di sebalik cerita rimau ini? Iaitu rimau ini dipilih bersandarkan kepada kekuatan spesies harimau tempatan iaitu harimau Malaya. Diharapkan ahli-ahli sukan ataupun pergi pertandingan di mana mereka ini ambil sifat harimau ini, mempunyai kekuatan, mempunyai keberanian untuk bertanding. Soalan nombor 5, bagaimanakah catatan teknik HH dihasilkan? Sebelum itu kita baca nota dulu. Teknik HH iaitu mempunyai rupa bentuk yang jelas dan tepat menggunakan masking tape untuk memisahkan warna kelihatan seperti dipotong. Kita tengok ini. Okey, ini ialah karya yang menggunakan teknik HH di mana di bahagian-bahagian yang sudah dirancang diletakkan masking tape kemudian menghasilkan karya gunakan teknik HH. Soalan nombor 6 adalah berdasarkan gambar raja di bawah iaitu satu kain rentang mengenai sambutan Hari Guru. Jadi di manakah lokasi yang paling sesuai digunakan untuk mempamerkan kain rentang di atas? A. Perhentian bas awam. B. Pintu utama sekolah. C. Persimpangan jalan. D. Pintu utama pasar raya. Saya rasa tidak ada masalah lah untuk menjawab soalan ini. Memang kain rentang ini adalah direka cipta untuk guru. Jadi lokasi yang sesuai ialah letak di pintu utama sekolah. Soalan 7 berbunyi seperti berikut. Apakah jenis logo yang ditunjukkan dalam raja di bawah? A. Logo huruf. B. Logo campuran. C. Logo simbol. Ataupun D. Logo representasi. Kita belajar 3 jenis logo iaitu logo huruf, logo simbol dan juga logo representasi. Logo huruf ini adalah logo yang terdiri daripada cantuman huruf iaitu sama ada cantuman 2 huruf ataupun lebih ataupun hanya dicipta gunakan satu huruf sahaja. Logo simbol pula adalah tanda yang dikenal antara bangsa, menyampai mesej yang jelas tanpa mengira bahasa dan bangsa. Contohnya simbol-simbol di tandas iaitu melukiskan perempuan ataupun lelaki. Maka secara automatik pelancong-pelancong dari luar negara dia sudah boleh
bezakan tandas lelaki dan juga perempuan. Logo presentasi pula adalah gabungan daripada huruf dengan subjek matter dari alam sekeliling seperti pokok, daun dan sebagainya. Secara terperincinya, logo huruf dikenal sebagai logotype ataupun auhagram dalam bahasa Inggeris, di mana dicipta berdasarkan rupa bentuk satu huruf atau angka sahaja ataupun beberapa huruf yang digabung jaringkan atau beberapa huruf dalam satu perkataan. Iaitu merupakan singkatan yang mewakili sesuatu pertubuhan dipilih untuk kubahan logo pertubuhan itu. Okey, ini ialah contoh logo huruf. Baiklah, ini adalah contoh logo representasi iaitu logo KFC di mana juga dikenali sebagai piktogram dalam bahasa Inggeris dicipta berdasarkan rupa bentuk objek-objek di alam sekeliling. Bentuk asal iaitu lelaki ini, muka lelaki, okay, dipermudahkan untuk menghasilkan imej visual yang ringkas. Tetapi masih mengekalkan sifat-sifat asal objek itu, iaitu sifat asal ialah muka dan juga badan lelaki ini. Juga merupakan kubahan logo yang mudah, ringkas dan berkesan, dapat menyampaikan mesej dengan jelas tanpa sebarang penerangan. KFC, logo KFC ini sekali kita pandang, kita sudah tahu bahawa ini adalah logo KFC. Logo untuk berada di merata-rata tempat di dunia ini. Logo simbol pula iaitu logo yang dapat merupakan tanda yang dikenal antara bangsa kerana dapat menyampaikan mesej yang jelas tanpa mengira bahasa dan bangsa. Biasanya menggunakan rupa muda sesuatu objek untuk mewakili perkara-perkara yang ada berkaitan dengannya. Soalan 8. Gambar raja di bawah ialah simbol bagi lampu isyarat. Okey, ini senang sahaja tiap-tiap hari kita memandu, kita akan tengok merah, lepas kuning. Lepas kuning ialah hijau. Jawapan ialah merah, kuning, hijau. Soalan 9. Apakah warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna? Ton warna ada kaitan tak suhu warna, warna penggenap ataupun warna harmoni? Kita tengok roda warna ini. Warna-warna yang terletak bersebelahan ini sebenarnya adalah warna harmoni. Jawapan ialah warna harmoni. Nombor 10, antara objek yang berikut, yang manakah mempunyai jalinan sentuh? A. Kulit majalah. Bila kita sentuh pada kulit majalah, adalah kita rasa ada kesan-kesan kesat pada permukaan kulit majalah? Biasanya tidak kan? Okey, B. Kertas membalut hadiah pun tidak ada. Nombor C ialah catatan alam benda. Catatan alam benda ini mempunyai jalinan, tetapi jalinan itu tidak boleh disentuh dan tidak dapat rasa kesan-kesan kesat dan sebagainya. Jadi ini kita panggil dia sebagai jalinan tampak. Tetapi di permaidani itu mempunyai kesan jalinan. Tujuan ialah supaya kita tidak tergelincir bila pijak di atas permaidani tersebut. Okay, soalan nombor 11. Apakah unsur seni yang ditunjukkan pada susunan perabot dalam sesebuah bilik? Okey, biasanya kita susun perabot, kita kena tahu saiz rang bilik tersebut. Kalau dia rang itu besar, jadi kita boleh buatlah perabot yang lebih banyak ataupun perabot yang lebih saiz besar. Kalau rang kecil saja, kita pun ikutlah saiz bilik itu, iaitu menyediakan perabot yang saiz kecil kalau tidak terlalu sempit. Jadi A jalinan, B ruang, C bentuk dan D jawapan ialah B. Okey. Nombor 12, rupa motif jika disusun secara berulang-ulang menggunakan struktur garisan grid mampu menghasilkan apa? Muka type ini hubung kait dengan huruf, tak ada kaitan. Okey, corak, betul corak. C simbol tak ada kaitan, D ton tak ada kaitan, jadi jawapan ialah B, dia menghasilkan corak.
Okay, apabila kita ulang motif berdasarkan garisan grid. Soalan 13. Apakah elemen yang dititik beratkan dalam teknik chiaroscuro pada karya-karya zaman Renaissance? A. Garisan dan rupa. B. Jalinan dan bentuk. C. Cahaya dan bayang. D. Objek dan latar belakang. Jawapan ialah C, iaitu menekankan dari segi cahaya dan bayang. Nombor 14 iaitu berdasarkan penyataan dalam peta ini iaitu alat mengukir, pengerat warna digunakan, kepingan kaca digunakan. Jadi apakah jawapan dia? Jawapan ialah B iaitu cetakan. Soalan nombor 15, apakah jenis teknik catan cat minyak yang boleh dikaitkan dengan penyataan berikut? Seolah-olah menampakkan kilauan berkaca, dibentuk dengan sapuan brush yang bersahaja, teknik grazing, B teknik hard edge ataupun C teknik dan prisma ataupun D teknik impasto. Jawapan ialah teknik grazing. Okay? Kalau ada perkataan kilauan itu adalah hubung kait dengan teknik grazing. Kita balik ke soalan 16. Cara untuk menimbulkan kesan pergerakan ialah mengubah saiz yang berlainan bagi setiap imej. Jawapan ialah D. Soalan 17. Apakah prinsip rekaan yang cuba diterapkan dalam ilustrasi di atas? A. Imbangan. Okey, bila kita buat satu garisan di tengah-tengah ini, ada kedua-dua belah ini sama? Tidak sama kan? Sebab bahagian sebelah kiri itu lebih banyak objek banding dengan sebelah kanan. Jadi bukan jawapan. Nombor B. Bergerakan. Okey, adakah lukisan ini menimbulkan pergerakan, iaitu lukisan yang dilukis untuk menimbulkan irama dan pergerakan dengan menggunakan unsur seni iaitu garisan yang bengkok menghala ke kanan seolah-olah ditiup oleh angin. Okay, nombor C, kontra. Kalau kontra mesti ada sesuatu yang besar sekali banding dengan objek-objek di belakang itu. Okey, tidak ada, maka bukan jawapan. Kemudian D, penegasan. Penegasan ini maksudnya contohnya semua pokok yang dilukis itu sama tetapi hanya ada sebatang pokok saja yang rupa bentuk dia berlainan. Maka itu kita kata ada penegasan. Jadi kita lihat okey, apa maksud prinsip pergerakan? Pergerakan ini dapat diwujudkan dengan kubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. Mengaplikasikan prinsip pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat menghasilkan irama seperti lukisan tadi itu dapat menghasilkan irama dan suasana pergerakan iaitu seolah-olah ditiup oleh angin rumput-rumput tersebut dan juga dijadikan gambar lebih menarik, lebih real, lebih realistik dan menimbulkan daya tarikan serta menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan berkesan. Soalan 18, manakah anggota badan haiwan berikut yang menampilkan ciri-ciri prinsip penegasan? Okay. A. Badan, B. Ekor, C. Kaki dan D. Kepala. Jawapan ialah badan sebab badan terdapat satu bonggol iaitu pada belakang unta yang menarik perhatian kita. Soalan 19. Apakah prinsip rekaan yang sering didapati dalam sesebuah taman bunga? Biasanya taman bunga ini adalah satu tempat rekreasi. Jadi dia mempunyai tanaman, bunga, tumbuh-tumbuhan dan juga alat-alat permain dan sebagainya. Tetapi dalam corak ini kita memerhatikan bahawa ada bunga yang sama saiz diulang-ulang. Maka wujudnya keharmonian. Akan tetapi ada sekuntum bunga yang besar di depan dan juga mempunyai saiz yang besar berlainan daripada yang bunga-bunga yang berada di belakang ini. Jadi bunga yang besar ini sudah dijadikan sebagai
penegasan dalam taman ini. Jadi jawapan ialah C, penegasan. Soalan 20, apakah prinsip yang paling ketara dalam gambar raja di sebelah? Okey, kita memerhatikan gambar raja ini menunjukkan sebatang pokok yang bersaiz besar dan juga ada dua batang pokok yang bersaiz kecil di belakang. Adakah yang menekankan prinsip kontra, imbangan, penegasan atau kepelbagaian? Kita kaji satu demi satu. Okey, imbangan kalau kita belah, okey, adakah duduk belah sama? Tidak sama. Ada tak penegasan? Pokok ini dilukis itu hampir sama sahaja kan? Jadi tidak ada penegasan. Ada kepelbagaian? Tidak juga ada. Pokok itu ketiga-tiga ini mempunyai rupa bentuk yang hampir sama. Jadi jawapan ialah kontra. Kontra apa? Kontra dari segi saiz pokok itu. Di mana pokok depan itu lebih besar, sangat besar banding dengan pokok yang kecil di belakang. Jawapan ialah A, kontra. Ilustrasi yang ditunjukkan di bawah ialah A, poster. Sebenarnya poster ini adalah karya yang mempunyai teks, mempunyai ilustrasi dan mempunyai tema. Tetapi gambar raja di sebelah ini hanya mempunyai caption, jadi bukan jawapan. B, simbol. Simbol ini adalah tanda yang dikenal antara bangsa mempunyai mesej yang jelas tanpa mengira bahasa dan bangsa. Contohnya simbol di tandas. Sekali pandang, pengunjung ataupun pelancong dari luar negara, dia sudah tahu di mana tandas lelaki dan juga tandas perempuan. C, maskot. Maskot ini adalah objek lambang identiti sesuatu tempat. Contohnya di China, panda. Binatang panda ini adalah melambangkan identiti tempat negara China. Kemudian D ialah komik. Okay? Komik ini biasanya mempunyai caption mengisahkan cerita kehidupan harian. Jadi jawapan ialah D, komik. Soalan yang terakhir, mengapakah kebanyakan rumah tradisional Melayu dari jenis berpanggung? Satu, mengelak dari binatang buas. Dua, menjamin keselamatan penghuni dari banjir. Tiga, menjadi simbol status penghuni. Empat, memudahkan aliran udara. Nombor tiga ini memang bukan jawapan sebab yang menjadi simbol status penghuni ialah tangga yang ada pada rumah tradisional Melayu. Dan tiang ini yang dibina adalah bertujuan untuk mengelak dari binatang buas. Dan satu lagi panggung yang dibina pada rumah tradisional ini ialah untuk memudahkan aliran udara. Jadi jawapan ialah 1 dan 4 iaitu D.